Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Hari ini kita akan bincangkan tajuk jadual dan graf untuk geografi tingkatan 3. Selamat belajarlah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam tajuk ini kita akan belajar tentang jenis-jenis graf. Kemudian kita akan juga belajar sedikit tentang apa kepentingan graf ni, ya. Kemudian dan juga sedikit tentang mentafsir graf, ya, apa yang tersurat dan juga yang tersirat, ya. Alright. Jadi setiap kali kita dalam urusan dalam kehidupan ini, sama ada dalam perniagaan ataupun urusan-urusan pentadbiran pejabat ataupun dalam urusan-urusan kerajaan, kita selalu berjumpa dengan jadual. Malah dalam kelas pun kita ada jadual, kelas pembelajaran sekolah harian lah. Di jadual ni satu himpunan data-data. Jadual merupakan cara untuk mempersembahkan suatu data tu dengan cara lebih tersusun. Misalnya kalau pelajar nak tahu dalam kelas tu berapa orang yang datang ke sekolah, naik basikal berapa orang, jalan kaki berapa orang, naik kereta berapa orang. Jadi kita boleh dapatkan maklumat-maklumat tadi, kemudian kita susun dalam bentuk jadual. Jadi jadual tadi mengandungi data dan maklumat yang dipersembahkan dalam bentuk jadual supaya mudah kita nak baca dan juga kita nak tafsir, ya. Okey. Jadi antara ciri-ciri jadual ni, pertama dia mesti mempunyai tajuk dan maklumat yang sesuai lah. Kemudian kegunaan data, pertama data dan maklumat dan jadual digunakan untuk menghasilkan graf. Daripada data nanti kita akan buat graf lah. Kemudian kita tengok daripada graf tu apa perubahan-perubahan. Kalau perniagaan tu makin meningkat ke, makin menurun ke. Kemudian kita tahulah kalau meningkat apa faktor dia, menurun apa faktor dia. Kemudian kita boleh pengkelasan maklumat dalam jadual tadi supaya lebih tersusun dan mudah. Biasanya kalau tengok saham tu kan naik dan turun, tengok ekonomi semasa. Okey, contoh-contoh jadual. Cuba kita tunjukkan sini. Yang pertama ni adalah jadual cuaca bulan dari Januari sampai Disember. Suhu di, contohnya suhu di negara India, di Mumbai. Suhu berapa Celsius. Kemudian hujan, taburan hujan. Ini jadual tentang cuaca lah. Yang kedua, yang bawah ni, jadual keluasan tanaman getah dan kelapa sawit di Malaysia pada tahun 2017 ni, silap ni, ya. Jadi yang kita tengok getah berapa banyak tanam, ada 100 hektar, sawit 50 hektar. Okey. Jumlahnya berapa? Jadi kita dapat maklumatlah kat situ. Okey. Jadi masalahnya sekarang ni, macam mana nak dapatkan maklumat? Maklumat masuk dalam data. Jadi pertama sekali kita observe, kita buat pemerhatian lah. Kita buat pemerhatian, pergi ke lapangan ataupun pergi temu bual ke dan sebagainya, keadaan seterusnya lah. Kita buat temu bual. Kemudian kita boleh buat keadaan banci, ya. Pergi tanya, dapatkan data, soal selidik, buat borang soal selidik, minta responden untuk menjawab. Kemudian kita buat kajian di perpustakaan. Okey, seterusnya, apa ciri-ciri dan kegunaan graf? Daripada jadual, kita boleh membina graf, ya. Jadual, kita boleh membina graf. Alright. Data boleh dipersembahkan dalam berbentuk graf. Antaranya 3 jenis graf yang kita belajar. Pertama, graf bar mudah. Kedua, graf garisan mudah. Dan graf gabungan. Okey, pertama kita tengok graf bar mudah dulu. Graf bar mudah ni dia ada paksi.
paksi menegak, paksi Y dan paksi X. Jadi paksi menegak, Y itu paksi menegak, paksi X itu paksi mendatar. Dan dia mesti ada tajuk dan ada petunjuk. Kemudian bar-bar dilukis secara menegak dan mendatar. Ketinggian bar tadi mewakili kuantiti yang kita nak nilai lah. Jadi kegunaannya, graf ni digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain lah. Graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. So, tengok kat sini, ni contoh graf bar mudah. Dia ada tajuknya bilangan murid tingkatan 3 Mutiara datang ke sekolah menengah kebangsaan Serai Maju pada tahun 2017. So, tajuk ni pun penting. Apa, di mana dan bila. Apa tajuknya, di mana dan bila. Tahun mesti ada. Jadi tajuk ni, graf ni ada paksi Y dan ada paksi X. Paksi Y ni bilangan murid. Contohnya. Kemudian tu buat skala ada 1 cm mewakili berapa. Seorang, dua orang. Yang tu lah. Kemudian, ni cara datang sekolah. Kita buat graf bar lah. Okay. Kemudian graf bar ni kita warnakan atau kloretkan. Untuk memahami apa maksud warna tu, kita buat petunjuk. Misalnya warna hijau untuk bas, biru untuk naik basikal, ungu untuk jalan kaki, merah untuk naik kereta dan sebagainya. Ini contoh graf bar mudah. Okay, tengok ni. Apa yang perlu ada dalam graf bar mudah? Pertama, tengok tu, ada paksi mendatar, ada tajuk, ada petunjuk, ada grafnya lah dalam bentuk garisan bar. Okay. Seterusnya kita belajar pula, saya tunjukkan apa maksud graf yang kedua. Apa dia graf yang kedua, iaitu graf garisan. Graf garisan ni ciri-cirinya, grafnya lukis secara garisan yang panjang, grafnya yang curam menggambarkan perubahan yang besar, manakala garisan yang andai menggambarkan perubahan yang kecil. Jika garisan mendatar, bermakna tiada perubahan yang berlaku, maknanya konstan lah. Apa guna ni kita belajar ni? Untuk menunjukkan suatu perkara yang mengalami perubahan tu meningkat ke, menurun ke. Kalau jualan suatu produk tu meningkat dengan bulan ke dengan tahun. Data yang disembahkan menggunakan graf garisan ialah ada maklumat, contohnya min suhu bulanan, perubahan penduduk, jualan barang, pengeluaran hasil tanaman dan lain-lain lagi. Okey, kita tengok ni contohnya graf garisan mudah. Okey, ni cikgu tunjukkan. Ini dia ya. Apa yang ada kat graf ni? Pertama, dia mesti ada paksi menegak, paksi mendatar lah. Okay, contoh paksi menegak sini menggunakan guna tenaga. Berapa orang dalam sektor ekonomi. Kemudian paksi mendatar ni tunjukkan tahun. Ini berkaitan di antara guna tenaga dengan tahun. Ini graf dia. Kemudian dia ada tajuk. Tajuk dia. Jadi grafnya ni kita nampak dia meningkat ni. 2010 hingga 14 tu guna tenaga semakin meningkat. Nampaklah ini tajuk. Okay, ingat mesti ada tajuk, ada paksi, ada graf garisan. Okey, seterusnya graf gabungan. Jadi kita boleh gabungkan graf bar mudah tadi dengan graf garisan dalam satu graf yang sama. Okey. Kenapa kita buat macam ni? Sebab ada situasi tertentu kita nak lihat perkaitan. Contohnya di antara suhu dengan hujan. Suhu meningkat, mungkin hujan kurang. Suhu menurun, mungkin hujan meningkat. Ada apa kaitan dalam setahun tu contohnya. Jadi ciri graf gabungan ni, pertamanya, sorry cikgu ada barang jatuh. Dia merupakan gabungan graf bar mudah dan graf garisan. Dia menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Okey. Kegunaannya untuk menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara yang saling berkaitan, misalnya antara suhu dengan taburan hujan tadi, dan sesuai untuk graf ni sesuai untuk suhu dan hujan, dan juga untuk tengok jualan, pengeluaran dan permintaan ke dan sebagainya lah. Okey, ini contoh. Ini contoh graf gabungan ya. Okey, biasanya untuk yang tiga ni
lebih pada spesifik kepada contoh taburan hujan dan juga suhu lah. Okay, apa yang perlu ada dalam graf ni? Dia mesti ada tajuk. Kemudian ada paksi menegak, paksi mendatar. Misalnya ini taburan hujan, grafnya ni, garisan ni. Kemudian yang bawah ni kita buat pula paksi yang kedua belah kanan dia untuk suhu. Buat skala dekat sini. Tengoklah suhu tu nilai maksimum, nilai minimum ni kita dapatkan dulu. Kita buatlah skala yang sesuai, kosong misalnya 1 cm 5 darjah Celsius. Jadi ini graf bar ni menunjukkan suhu. Menunjukkan suhu lah. Ini hujan. Ini suhu. Ini hujan, maaf ya. Ini taburan hujan. Ini suhu. Jadi kita nampak kat situ. Kalau bulan Januari ni hujan tak berapa lebat lah, data 50 mm je. Suhu agak rendah. Suhu agak tinggi pada musim-musim tengah tahun ni. Kerana hujan kurang kan. Kita nampak perkaitan. Okey. Seterusnya, langkah-langkah membina jadual. Okay. Data dan maklumat tadi kita susun dalam jadual. Contohnya, jadual cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Serai Maju pada tahun 2017. Ni dia data dia. Mana kita pergi survey, pergi kelas tu, kita tanya, dapatkan maklumat. Misalnya Amal yang kaki, Faiz naik kereta, Ali yang kaki. Ini berterabur data ni kan. Termasukkan dalam jadual. Okey, kita susun. Okey, ni maklumat yang terdapat. Okey. Daripada data tadi, kita bina jadual. Contohnya, data yang banyak tadi kan, yang ni. Okey. Kan data ni jalan kaki berapa orang, kaki ni berapa, kita kira lah. Kita gundalkan. Kita gundalkan. Okey. Kita membina jadual. Untuk bina jadual, mula kita gabungkan dulu dalam keadaan gundalan. Contohnya, kita buat jadual ni 3, cadangan tangga sekolah, kekerapan dan bilangan orang murid. Contoh naik bas, ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima tu kita pangkah, kita cross kat sini. Tambah 2, 5 tambah 7. Maksudnya bilangan sebenarnya 7. Basikal kita bilang ada 4. Jalan kaki ada 5, 10, tambah lagi 2, 12. Sekali masuk yang kelima je, kita kena cross macam ni. Jadi dia bina jadual kekerapan. Daripada sini, kita akan bina jadual yang lebih mudah nak dipahami. Misalnya, cara datang ke sekolah, bas, basikal, kaki, kereta dan basikal. Ini bilangan dia. Ramai yang bilang. Di sini pun kita dah nampak dah, jalan kaki paling banyak kan. Jadi untuk lihat lebih cantik lagi, kita kena buat graf. Okey. Jadi graf manakah yang mudah nak buat ni? Kita buat graf bang mudah graf bang mudah. Langkah-langkah bina graf bang mudah berdasarkan jadual yang kita bina tadilah. Okey, pertama kita tengok bas 7, basikal ada 4, jalan kaki 12 orang, kereta 5 orang, motosikal 2 orang. Okey, kita pun ambil kertas graf. Jarak pelajar-pelajar pun ada kertas graf Jadi bina kertas graf sekarang. Bina kertas graf. Ambil kertas graf. Buat dia punya paksi Okey, ini paksi Y, ini paksi X, paksi menegak, paksi mendatar. Gunakan skala. Okey, tengok tadi orang paling ramai pun 12 orang kan. So kita buatlah setengah cm ni satu orang. 2 cm 2 lah, 2, 4, 6, 8 macam tu. Ini 1 cm. Mana 1 cm 2 orang. Kemudian lukis paksi mendatar dan paksi menegak atas kertas graf. Okey, yang paksi mendatar menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Okey. Okey, ini lukis paksi menegak, ini lukis paksi mendatar. Kemudian pilih skala yang sesuai. Kita tengoklah tadi paling minima seorang, paling minima maksimal 12. Kita sesuaikan dengan kita saiz graf kita tu. Kemudian tandakan skala pada paksi menegak. Okey. Okey. So kita guna skala ni 1 cm untuk seorang murid. Kadang-kadang dalam soalan dia dah siapkan arahan 1 cm mewakili berapa kuantiti yang nak diukur. Okey, setelah kita guna paksi, langkah seterusnya kita lukis bar-bar mengikut cara datang ke sekolah. Dia.
Satu bar mewakili satu cara murid berdasarkan jadual tadilah. Okey, tinggi bar menunjukkan bilangan murid tersebut. Jadi nampak sama je kan bar ni, mana satu bas, mana naik bas, mana jalan kaki, tak nampak. So kita kena colourkan lah. Kita warnakan. Okey, lorek boleh, warna pun boleh. Lorek. Dah kita lorekkan tadi atau kita warnakan, kita orang tak faham, orang yang baca ni mewakili apa kan. Jadi kita kena buat dia punya petunjuk. Okey, bilang murid tajuk paksi, cerita sekolah paksi X, kemudian sediakan petunjuk. Macam tu. Misalnya warna hijau untuk bas, biru untuk naik basikal, tunggu jalan kaki. Tapi kan mudah kan kita tengok ni, oh tahu paling banyak pelajar kelas ni ialah warna ungu, berjalan kaki. Kedua, naik bas. Ketiga, naik kereta. Paling empat ramai naik basikal. Dan paling kurang ialah naik bas. Naik motosikal. Okey. Jadi kita nampak perkaitannya dan ini memudahkan kerja kita. Okey. Jadi lihat graf bar yang baik mengakumi ada tajuk, ada paksi, ada tajuk paksi, ada skala yang betul, ada graf bar dan ada petunjuk. Okey. Okey. Bagaimana membina graf garisan pula? Tadi graf bar mudah, ni graf garisan. Okey, biasa graf garisan ni tengok contohnya jualan kereta last tahun tu berapa? Jualan bulan kereta 2013 hingga 2017. Ini daripada data lah, ada kajian, dia buat survey, dia dapati 2013 ada 5 jumlah jualan setahun tu 75 buah kereta untuk syarikat kereta BMW tahun 2013 hingga 2017. Okey, jadi mula-mula kita perlukan kita graf. Okey. Jadi kita graf, kita biasa paksi menegak dan paksi mendatar. Okey, kemudian buat dia punya skala lah. Tengok jadual tadi paling minima di berapa? Paling maksimal berapa? So graf kita yang saya ni yang cukup buat ni 30 lah. Saya buat 1 cm ni. Wakil 5 ni 1 cm kan. 5 buah kereta. Sesuai Tapi kalau kecil sangat pun tak cantik graf kita Okey. Yang pasti pasti X tahun. Okey. Ni 2 cm ni 1 cm, ni 1 cm, ni 2 cm. Ni graf ni nampak petak kan. Petak ni 2 cm. Maafkan saya kalau sudah cakap tadi. 2 cm ni buah, mana 1 cm 1.5 lah Okey, saya pilih skala yang sesuai. Okey. Kemudian tandakan tahun daripada paksi X tadi daripada 2013 hingga 2017. Kemudian tandalah 2013 ada 5 titik kan, titik. Bilanganlah. Kemudian apa perlu kita buat? Seterusnya. Okey. Kita sambungkan titik-titik tadi Nanti nampaklah jualan tengok juga ni meningkat ke menurun. Dia lengkapkan jadual tadi dengan label yang betul, pasti Y, pasti X dan juga tajuk. Okey. Ini tak perlu tunjuk lah. Okey. Jadi graf garisan ni mudah kita tengok. Oh, jualan kereta paling tinggi pada tahun 2017. Contoh. Merosot jualannya pada tahun 2013. Naik dan turun. Apa berlaku ni? Kita carilah faktor-faktor dia. Apa kaedah nak mengatasinya? Macam itulah Okey. Seterusnya langkah-langkah membina graf gabungan. Biasa graf gabungan ni untuk kaitan di antara suhu dengan taburan hujan. Contoh. Mula kita bina satu paksi mendata. Okey. Yang ni untuk apa? Yang ni untuk suhu hujan, yang ni untuk taburan suhu. Okey. Taburan hujan dan juga bacaan suhu tahunan So paksi mendata mewakili bulan Januari hingga Disember. Paksi tegak mewakili taburan hujan dan juga taburan suhu. So ada dua paksi ni. Yang ini kita buat untuk graf bawah lah, graf bar mudah ni. Paksinya sini. Kemudian yang graf garisan yang ke atas nanti, kita macam graf tadi kita letak ke bahagian atas ni lah. Kita mula ke bahagian atas ni.
Okey, ini dua paksi, hujan dan juga suhu. Okey, mula kita buat dia punya kenal pasti dulu nilai maksimum dan minimum bagi hujan. Jadi kita buat skala dia sesuai dengan graf kita. Jadi 1 cm mewakili 25 cm. Tengoklah cukup tak kalau 25 cm tu cm sini. Ini 25, 50, cukup tak ni? Kita kira lah. Jadi 1 cm mewakili 5 darjah Celsius. Sebab suhu lah, suhu pula 1 cm 5 darjah Celsius. Okey. Okey, tengok sini. Jadi hujan kita mula dari 0 sampai 300. Tengok skala tadi lah kan. Jadi kita tengok, kita dah nampak agak dah graf kita tak sampai dari sini kan. Graf kita gambar mudah nanti hanya berada di paling tinggi pun kat sini. Okey. Jadi atas sini kita buat skala untuk suhu supaya graf garisan berada ke atas sini. Jadi kalau graf ni skala ni kat bawah, nanti graf garisan ni akan turun ke bawah. Dia bertindih nanti. So kita pastikan dia di atas maksimum bagi nilai hujan nanti. So taburan hujan. Kita pun lengkapkan graf tadi. Lukiskan bar bagi taburan hujan. Okey, dah lukis Okey. Kemudian lukiskan graf garisan bagi suhu lah. Tengok dia tak bertindih. Kita tahu nilai ni sentiasa dekat atas, 25 ke atas kan. Okey. Okey, bagi setiap bulan suhu taburannya adalah seperti ini. Kemudian kita sambungkan. Alright. Okey. Lengkapkan graf tersebut dengan tajuk dan label. Jumlah hujan dengan unitnya milimeter. Jumlah suhu unitnya darjah Celsius. Tajuknya, biasanya tajuknya buat kat atas lah, cantik kat sini kat bawah pun tak salah. Taburan hujan dan min suhu tahun bulanan di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Okey, sekarang kita masuk pada daripada graf yang kita lukis tadi, kita boleh mentafsir. Okey, mentafsir jadual dan graf yang kita lukis. Pertama untuk mentafsir ni ada caranya. Pertama kita perhatikan apa tajuk graf atau jadual tersebut. Perhatikan maklumat dalam jadual. Perhatikan paksinya menegak dan juga mendatar. Kenal pasti, uraikan nilai maksimum dan nilai minimum. Uraikan aliran perubahan meningkat dan menurunnya. Apakah isi tersirat yang tersirat kemudian apa rumusan daripada graf tersebut. Okey, contoh. Cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke sekolah menengah kebangsaan Serai Maju pada tahun 2017. Kita buat tadilah. Graf dia datang sekolah, bilangan murid. Ini graf dia, bilangan murid datang sekolah. Ini graf abang mudah tu. So tafsirkan graf ini. Jadi tajuk ni tak tajuk dia. Graf ini menunjukkan cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke sekolah, iaitu dengan cara menaiki bas, naik basikal, berjalan kaki, menaiki kereta dan memonceng motosikal. Jadi, cara datang ke sekolah yang melibatkan, kita tengok yang paling tinggi. Yang tinggi ni bacaan ni naik kaki. So cara paling datang ke sekolah yang melibatkan paling ramai ialah secara berjalan kaki. Ini paling maksimum, nilai maksimum, iaitu seramai 12 orang. Tadi kita tafsir graf, dinyatakan nilai maksimum. Dan apa yang kedua? Cara kedua tertinggi adalah dengan menaiki bas, iaitu seramai 7 orang. Ikuti dengan menaiki kereta kan. Kereta seramai 5 orang dan berbasikal iaitu seramai 4 orang. Kita nyatakan satu dia. Bicara datang sekolah yang melibatkan bilangan murid yang paling minimum, yang paling sedikit. Yang maksimum tadi dah tahu dah. Jalan kaki, yang paling minimum ialah naik bas. Yang minimum ialah naik motosikal. Jadi dinyatakan cara datang sekolah yang paling sedikit adalah dengan memonceng
motosikal itu seramai 2 orang. Di dalam perenggan ni nilai maksimum, kemudian seterusnya sisi. Kemudian nilai paling minimum. Okey, kemudian apa yang tersurat, yang tersirat daripada graf ini? Jadi kita tafsir lah, ramai murid yang berjalan kaki ke sekolah. Okey, disebabkan oleh faktor lokasi rumah mereka yang tetap berhampiran dengan sekolah. Logik lah kan? Apa ramai jalan kaki? Manakala murid menaiki bas dan kereta kerana jaraknya jauh daripada sekolah. Okey, selain itu terdapat juga murid yang membonceng motosikal kerana lokasi rumah mereka tidak begitu jauh dari sekolah. Itu yang tersurat, yang tersirat. Kemudian rumusannya, rumuskan. Sebagai rumusan, murid tingkatan 3 mutiara menggunakan pelbagai cara untuk datang ke sekolah. Berjalan kaki merupakan cara yang paling utama, manakala membonceng yang menima dia apa? Membonceng motosikal kan? Adalah cara yang paling kurang digunakan oleh mereka. Itulah kesimpulannya. Okey. Graf Bermuda. Tengok graf dia. Ni graf jualan kereta lawan tahun. Okey, kita tafsir. Pertama tengok tajuk dia. Graf di sebelah ataupun di atas adalah persoalan di atas menunjukkan jumlah jualan kereta BMW di Gold Automobile Sdn Bhd dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Di antara tahun 2013 hingga tahun 2014, jumlah kereta yang menunjukkan peningkatan. 2013 ini 2014. Nampak peningkatan. Meningkat ni. Sebanyak 10 buah kereta. Meningkat ni Ini 5, ini 15. Mana meningkatnya 10 lah. Namun pada tahun berikutnya, ni 2016 ni, 2016 ni, jumlah kereta jualannya telah menurun sebanyak dari 15 menjadi 10. Kurang jadi 5 buah, hilang. Dah kurang. Kemudian apa yang ternampak lagi? Meningkat ni kan. Syarikat ini dilihat telah berjaya meningkatkan kembali jualan kereta di kedainya pada tahun 2016 hinggalah tahun 2017. Yang tersiratnya, dia berjaya mengaut kembali keuntungan. Okey. Jadi kesimpulannya, peningkatannya sebanyak 50%, iaitu dari 10 buah pada tahun 2015. Ini meningkat 10 buah, ini pula meningkat sebanyak 20. Maknanya 10 naik 20, maknanya 50% lah. 10 buah peningkatan keuntungan penjualan kereta. Peningkatan sebanyak 50% daripada 10 buah tahun 2015 meningkat kepada 20 buah pada tahun 2016. Kemudian meningkat lagi menjadi 25 buah pada tahun 2017. So, kita tafsirkan tajuk, nilai maksimum, nilai minimum, kemudian apa yang tersurat, yang tersirat, dan kesimpulan rumusan. Okay. Tengok pula mentafsir graf gabungan. Okay. Inilah graf gabungan di antara taburan hujan dengan purata suhu bulanan. Di mana ni? Di Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi tajuknya kita tulis dah sekurang-kurangnya. Tafsirannya, graf ini menunjukkan jumlah hujan dan min suhu bulanan di Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2017. Didapati jumlah hujan yang paling tinggi dicatatkan pada bulan November, iaitu sebanyak berapa ni? November, Oktober, November. Ni November, lebih kurang 286 mm. Manakala jumlah hujan paling minima dicatat pada bulan Julai. Di Julai sebanyak 129 mm. Okey. Bagi min suhu, dah tafsir yang graf hujan ni, graf ni pula yang atas lah. Suhu pula maksimanya apa? Kesemua bulanan mencatat min suhu yang hampir sekata. Semuanya label je ni kan, macam sekata ni kan. Suhu yang paling tinggi adalah pada bulan April dan Mei. Ni April dan Mei, suhu menunjukkan peningkatan kat sini lebih kurang 27.7 darjah Celsius. Bacanya kat sini.
Manakala suhu paling rendah suhu ialah pada bulan Januari, ini Januari, dan bulan Disember, iaitu 20 darjah Celsius. Okey, kita tafsirkan secara rumusan ya. Taburan min suhu bandaraya Kuala Lumpur dapati sekata walaupun pada bulan tersebut menerima jumlah hujan yang tinggi. Mana perubahan suhu tak banyak beza. Hal ini yang tersirat tu. Kenapa jadi sekata? Disebabkan kedudukannya berada di garisan khatulistiwa. Ya, memang suhu kita memang khatulistiwa ni cirinya hujannya sepanjang tahun dan suhunya sekata kan. Okey. Kesimpulannya, jumlah hujan bulanan tadi di suhu kan ni pula. Di Bandaraya Kuala Lumpur adalah tidak sekata, hujan tak sekata, suhu sekata. Tetapi suhu setempat pula adalah hampir sekata. Di bandaraya ini juga tidak terdapat musim kering yang nyata. Macam musim tropika kan dikering-kering betul dan hujan musim basah. Di bandaraya ini juga tidak terdapat musim kering yang nyata kerana ia menerima hujan yang lebat pada setiap bulan. Inilah contoh-contoh macam mana kita nak mentafsir tiga graf tadi. Pelajar boleh ulanglah balik video ni kalau nak tengok penerangan semula lah semasa kamu buat latihan. Okey, itu saja untuk tajuk kita hari ini. Sebentar lagi cikgu akan berikan latihan dalam modul untuk pelajar membuat latihan terutamanya melukis graf dan juga jadual dan kemudian cubalah berlatih pula bagaimana mentafsir graf. Okey, itu saja daripada cikgu kali ini. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih.